warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah dapat juga kata kita ke udara kan dalam live petang ni. Semalam tak sempat sebab rumah Kak El pun ramai sangat tetamu yang datang. So Kak El ucapkan selamat Hari Raya kan di kesempatan ni lah. Selamat Hari Raya kedua kepada semua sahabat-sahabat Kak El yang kata apa sudi bersama dengan Kak El petang ni kan, yang follow Kak El di page, yang follow Kak El di IG, yang orang kata apa follow Kak El dari dulu sampai sekarang kan, dekat Facebook Kak El sendiri. So terima kasih sebab you all sentiasa kata support kan. Okay, dan juga Kak El ada YouTube channel, okay, senang je, namanya adalah CDM Suhaili Elda binti Khamis, CDM Suhaili Elda Khamis. So nanti jangan lupa subscribe Kak El punya YouTube channel kerana ada banyak information yang ada dekat situ. Okay, hai, waalaikumsalam Kak Pura, selamat Hari Raya. Hai, Alhamdulillah selamat Raya kedua. Esok Kak Pura kerja dah ya. Okay, Alhamdulillah. Okay, so terima kasih Kak Pura watching. Okay, so hari ni kan dah dah diumumkan kat TV3 kita tak boleh nak beraya ke mana, kita kena stay dekat rumah kan. Tak apalah, boleh je lah kan, okey lah nak buat macam mana kan, terpaksa. Kita ingat kerajaan buat arahan tu bukan suka-suka tetapi bersebab kan, kok ia pun memang untuk kesejahteraan kita semua, untuk kita semua, untuk kesihatan kita, untuk kebahagiaan kita kan. Jadi tak apa, apa pun kita mesti jadi orang kata apa, rakyat Malaysia yang bijak, yang cerdik, yang faham arahan, yang faham arahan. Orang kata apa, kalau tak boleh beraya, makan beraya, keluar beraya sekalipun, tak boleh nak melaram dengan baju raya, tak apa kan, kita masih boleh orang kata apa, buat live, pakai baju raya buat live. Kan ramai je boleh tengok. Nampak tak? Betul tak? Hai, thank you for watching semua. Hai. Stay at home, esok kerja ya. Kes meningkat ya hari ni, nampak tak? Kan kes cepat sangat dah meningkat ni. So hari ni kes meningkat, jadi tolonglah kesian kat frontliner. Tak apa, macam Kak El pun kuarantin je kat rumah kan, duduk kat rumah, senyap-senyap beraya dekat rumah sekarang ni kan. Makan kuih raya pun sorang-sorang sambil mengadap live ni. Makan kuih raya, tak apa. Kan masih lagi boleh beraya sebab konsep raya kita adalah bermaaf-maafan kan. Raya kita adalah raya yang bermaaf-maafan. Jadi kita buat live, kita invite kita punya saudara mara ke apa ke, kita ucapkanlah selamat raya dan maaf zahir batin pun sampai juga walaupun kita tak boleh ziarah. Orang kata apa, kalau dan sebenarnya kita punya aim tu adalah nak balik kampung, nak jumpa mak ayah kita kan. Kita mengharapkan macam tu, tapi dah tak boleh nak buat macam mana kan. Tak boleh nak buat macam mana, kita terpaksa terima hakikat. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni, dan kita harapkan PKPB ni cepat berakhir. Dan yang paling penting PKPB ni datangnya daripada orang kata apa, disebabkan oleh COVID. So kita harapkan COVID kita cepat berakhir kan. InsyaAllah bolehlah kita raya tahun depan, cover balik, qada balik yang tahun ni tak boleh nak berjalan merata. Kita qada lah time tu. Siapa yang dah beli baju raya 445 pasang, pakai raya tahun depan. Tapi make sure badan masih sama, okay. Cantik baju raya, ni bukan baju raya ya. Kan ni bukan baju raya, ni baju suka-suka, baju-baju kerja je kan, baju-baju biasa sebelum ni dah pakai dah sebenarnya. Tapi sebab nak buat live hari ni, sebab you all pun ramai tak nampak baju raya Kak El kan. So okey je lah anggap baju raya okey je. Okey, jadi kan kita tak dapat nak raya. Sebenarnya yang paling best tu adalah kita dapat ziarah kan, especially mak ayah kita tak kan. Dan tapi kalau kata tak boleh nak ziarah mak ayah kita dan juga saudara mara kita, dan orang kata nak ambil hikmah menziarahi orang, sebab kita tahu kan bila kita datang rumah orang, sebenarnya bila tetamu datang rumah kita, kita datang rumah tetamu, sebenarnya tetamu tu membawa orang kata apa, rahmat sebenarnya kan, bawa rezeki ke rumah kita kan. Bawa rezeki ke rumah kita.
Lepas tu cantik sidik petang ni. Ouch. Kan cantik sebab pokok pisang kot. Okey, jadi bawa rahmat, bawa rezeki kan dan bawa keluar bala-bala yang ada yang apa orang kata apa benda-benda yang tak elok daripada rumah. Kan tapi nak buat macam mana kan terpaksalah kita raya sendiri-sendiri dekat rumah. So Kak El ambil kesempatan ni kan Ayah selamat petang Is. Terima kasih kan kepada semua yang watching live Kak El. Thank you so much. Okay. Jadi yalah Kak El ambil sekali lagi peluang ni untuk ucapkan selamat raya, maaf zahir batin daripada Kak El kan sebelum ni kalau mungkin ada salah silap, dosa, percakapan kasar dan sebagainya, Kak El minta maaf. Mungkin itu adalah benda yang di luar kesedaran Kak El anyway Kak El ucapkan terima kasih sebab you all sudi share video ni kan share live ni kan bagi ramai-ramai tengok. Okay, so petang ni orang kata apa, kita nak jadi yalah kan kita tajuk kita pun best, Raya Anak Syurga kan walaupun kita kan tak dapat nak balik beraya tengok mak ayah kita, sama lah macam Kak El mak ayah dekat Pekan kan dekat Pekan Pahang dan Kak El dekat sini, dekat KL ni kan jadi tak dapat juga balik beraya. Cuma memang kita orang kata apa ya, selain buat live dan sebagainya, mohon maaf dan sebagainya kan orang kata apa, kita nak jadi anak syurga ni kan bukan saja kalau kata kita tak boleh balik, kita boleh kirim kan kita boleh kirimkan sesuatu contoh kuih raya ni kita boleh kirim je kan kita boleh kirim kan dekat kawasan-kawasan mak ayah kita tu kan ada je orang jual kuih raya kan boleh je kan kita bagi something yang untuk sebenarnya membahagiakan mak ayah kita walaupun kita tak dapat balik. Bukan semestinya kata kita balik salam peluk cium itu saja dikatakan sebagai membahagiakan mereka, tapi orang kata kalau kita balik pun dalam keadaan kita duit tak ada kan dalam keadaan kita tak ada apa-apa kan tak bawa apa, bawa badan je, sebenarnya itu pun kurang juga membahagiakan. Pada Kak El tu macam tu kan sebab kalau macam Kak El suka bukan saja bawa diri tapi bawa sesuatu juga kan bawa it's like macam hadiah kan hadiah instead of kita balik tangan kosong, balik bawa diri, bawa cucu-cucu saja kan kita bawa balik juga hadiah. Contoh kalau walaupun kata kali ni kita tak boleh nak balik beraya, tapi kita masih lagi boleh kirimkan kuih raya dekat mak ayah kita kan kirim kuih raya 2-3 jenis ni kan dekat kawasan mak ayah kita pun ada je orang kata apa jual kuih raya kan bagi diorang hantar. Kalau kita post daripada KL ataupun daripada tempat kita duduk kan nanti dia hancur tak kan dia hancur kuih ni jadi kita hantar yang tempah daripada orang yang terdekat. Walaupun kata hari ni dah raya kan hari ni dah raya kedua dah pun tapi boleh je nak kirimkan, apa salahnya, boleh je, tak ada masalah. Kalau raya kan sebulan kan kalau dia tak makan hari ni esok lusa dia makan juga kan tapi bayangkan kita pun kan rasa seronok bila kan orang dindong rumah kita kan bell kan dindong tiba-tiba orang datang kan orang datang bawa satu is like macam hamper. Tak kisahlah kalau tak hamper pun kan plastik bag ke apa ke, tapi macam bawa hadiah kan bawa hadiah. So orang tu pun berdiri dekat pagar kan kirim kat kita hadiah, kita pun seronok kan seronoknya Allah terharu, kita jadi terharu tau kita jadi terharu. So bila terharu kerana tengok pula ada parcel, ada hadiah, kita rasa macam ya Allah bahagianya kan siapalah yang ingat aku ni kan siapalah yang ingat aku kan sebelum ni ada orang selalu je macam common lah, orang kata macam kisalam kat mak ayah kisalam tau nanti mak apa kita benda tu common, benda tu adalah benda-benda yang common. Why not this time kita buat something yang luar daripada kebiasaan kita kirimkan something yang boleh membahagiakan terutama sekali mak ayah kita terutama sekali mak ayah kita. Tapi bila kita sebenarnya dah biasa buat benda tu kan next time kita akan buat lagi, tapi kepada radius yang lebih besar, kepada mak mertua kita kan kepada kawan-kawan kita, kepada mentor-mentor kita, kepada cikgu kita, kepada orang yang tersayang kita kan sahabat-sahabat kita jauh dekat, bapa saudara, mak saudara dan sebagainya. So nanti kita akan memperluaskan lagi. It depends juga on kita punya budget. Tapi at least something lah bila mak ayah kita kan duduk-duduk saja merenung kan pokok getah merenung masa depan tengok kan tak ada orang datang beraya dan sebagainya, tiba-tiba ada parcel sampai kan walaupun dah apa kata hari raya, sebelum raya memanglah
Nanti sebab kalau boleh nak buka puasa sekali kan kalau boleh nak buka puasa sekali, kalau boleh nak beraya sekali. Tapi apakan daya kalau kata dah tak sempat nak hantar sebelum raya kan masa tengah raya macam ni pun boleh kan boleh kita hantar something, kita bagi something dekat dia orang, menambahkan lagi keseronokan. Walaupun kata kita tak sempat nak hantar sebelum raya, tapi lepas raya pun boleh. Setengah orang dia fikir macam ni, alamak dah raya dia pun. Raya sebulan kan raya sebulan, jangan risau, hantar je kan hantar je, bagi yang penting untuk membahagiakan mak ayah kita. Tengok puasa tu daripada anak tersayang kan daripada yang tengok ni siapa ni, daripada Jai Aziz kan daripada Puanku Wati Syarif, daripada Kak Pura contohnya kan dengan ucapan mak sekalipun Kak Pura tak dapat balik raya ni, Pura kirimkan pasal kasih sayang ni untuk mak. Ya Allah, mak baca tu rasa seronok sangat, rasa happy dapat menggantikan diri kita. Orang tua ni dia bukan nak sangat benda-benda macam ni kan dia tak nak duit-duit ringgit kita ni, dia tak sebut pun nak. Nanti dapat gaji, separuh gaji bagi mak ya, dia takkan minta. Sekalipun kan dia tak ada duit, dia memang takkan minta. Waalaikumsalam, sampai raya Ina, kuih raya walaupun tak beraya kan walaupun tak ada orang raya, kuih raya tetap kena ada. Siap beli lagi tu. Buat tak cantik beli cantik. Kan? Jadinya macam itulah nak bagi tahu kata kita orang kata kirimkan sesuatu sebab mak ayah kita memang dia tak minta kan ni contoh anak-anak syurga yang ada kat depan ni, dia memang ceria kan, menceriakan rumah. Okey, jadi mak ayah kita memang tak minta sebab dia tahu kan anak-anak dia ni kehidupan macam mana kan kehidupan macam mana. Lepas tu dia tak nak menyusahkan mak ayah kan mak ayah tak nak menyusahkan kita. Itu memang standard kan tetapi kita sebagai anak kan sebagai anak kita kena faham. Sebagai anak kita kena faham isi hati. Walaupun diorang tak minta kan atas dasar kesian kat kita, tapi kita lah pula kan sebagai anak apa yang kita rasa boleh membahagiakan mak ayah kan pengganti diri betul untuk keramat hidup kita. Why not? Kan beli baju raya online walaupun duduk serumah, nampak tak kan bagi surprise dekat mak, tiba-tiba parcel datang atas nama mak, atas nama ayah. Dia rasa macam wah happynya, siapa yang ingat kat aku ni, siapa yang hantar hadiah ni kan sedangkan dia macam tak kawan sangat, dia pun macam tak pernah dapat, tiba-tiba dia dapat kan parcel ni bungkus elok-elok, suruh orang yang jual kuih raya tu kan dia bungkus elok-elok dan sebagainya kan bungkus elok-elok, letak ribbon ke letak apa kan bayarlah sikit duit ribbon dekat dia kan janji benda tu nampak special. Kita hantar kan dekat mak ayah kita, whatever yang kita boleh jadikan sebagai satu benda yang boleh menghappykan mak ayah kita kan buat kan sebab kan sebab kita tak dapat nak balik, tak dapat nak tolong dia orang, nak ringankan nak menceriakan kampung, rumah dan sebagainya. So inilah antara benda-benda yang kita boleh buat untuk ganti kan kebahagiaan kan at least something sebab bila bagi hadiah macam ni kan dia rasa sangat special lah, dia rasa sangat special kan dia rasa sangat special. Mama tengok jadi sebab tu kata ambil peluang untuk kan happykan mak ayah kita. Kalau kita tak biasa, inilah peluang untuk kita orang kata nak biasakan diri kan peluang untuk biasakan diri kan jadi tak apa, korban sikit. 3 bekas ni kan hari 3 bekas ni baru dalam berapa ringgit je kan baru dalam berapa puluh ringgit je kan tapi kita boleh beli keseluruhan hidup mak ayah kita. Beli keseluruhan tu maksudnya membahagiakan keseluruhan life mak kita sebab dia akan ingat sampai bila-bila. Inilah anak mak kan yang buat surprise kat mak hari tu, yang hantar kuih raya kan yang hantar kuih raya baru RM100 kan buat surprise, tapi dia punya ingatan tu memang sampai bila-bila kan mak kita, ayah kita dia akan ingat sampai bila-bila. Tapi dalam pada kita kirim kuih raya kan
Daripada kita kirim kuih raya, kirimkanlah juga penawar dia kan. Sebab kuih raya ni ada gula beracun. Kan jadi kesian dekat mak ayah kita makan kuih raya manis-manis kan. Makan kuih raya manis-manis. Sebab kita kena ingat sebagai anak, bukan saja bagi benda yang best-best macam ni, bersifat-sifat macam ni, tapi kirimkan penawar supaya whatever yang mak ayah kita makan tak menjadikan beban untuk dia. Whatever kuih yang mak ayah kita makan, makanan yang mak ayah kita makan tak menjadi penyakit dekat dia. Kan tak menjadi masalah besar dekat dia kemudian hari. So kan dah kirim kuih raya, kirimkanlah juga mana pula mama punya ni. Kan nampak tak kejap? Memang tunjuk kat aunty. Okey, kirimkan juga garlic kan supaya potong kolesterol. Kan potong kolesterol apa ni? Mak kita kan. Potong kolesterol mak ayah kita. Makan kuih banyak. Ingat makan lemang, makan rendang, makan ketupat kan tak nak raya, itulah menunya. Tapi kirimkan supaya mak ayah kita tak sakit kan kurang sakit. Lepas tu kirimkan juga sekurang-kurangnya sweetality kan. Itu gula tak ada, kalori ni. Bukan apa, sebab raya ni memang minum gula lah seronoknya kan tapi bila kita tak kirimkan sesuatu yang boleh membantu kesihatan mak ayah kita, sebenarnya kita membebankan lagi mak ayah kita. Kesian dekat dia orang. Jadi kirim kuih, kirimlah penawar sekali kan kirim kuih, kirim penawar. Biar orang kata apa mak ayah kita kata nanti kan biarlah sampai mak ayah kita kata mak makan kuih raya kau ni mak sihat kan jangan nanti mak kita cakap mak makan kuih kau ni bertambah lagi kencing manis mak kan mak makan kuih raya kau ni sedap tu memang sedap, tapi mak cek gula kan selang 5 minit dah naik 20. Sudah. Kan sudah. Kesian juga tu. Kesian juga tu. Abang bawa pergi kat abang. Okey, bawa pergi kat abang. Jadi kesian juga tu kan. Nak buka, nak kuih raya. Okey, macam ni lah ni anak-anak sugar masa kecil macam ni lah kan Umar, anak-anak ambil adik ni, dia nak makan kuih raya. Nampak tak? Jadi macam itulah kisah dia kan ni contoh-contoh macam mana kata anak-anak sugar ni masa kecil. Macam ni lah kita layan dia kan. Macam ni lah kita layan dia, apa kerenah dia semua kita ni. Macam mak kita dulu layan kita memang macam ni kan teruk-teruk pun layan juga, nakal-nakal pun layan juga, buat perangai sepah-sepahkan rumah lembut je mak ayah kita layan kan tapi bila besar kan kita pula tak layan dia kan balik jarang. Lepas tu makan, tak ingat kita makan sedap-sedap. Mak ayah kita makan kat kampung ikan bekasam je kan kita makan kita makan sedap-sedap kan dekat hotel, dekat restoran mahal-mahal. Mak ayah kita dekat rumah kan makan ikan bilis je kan makan sayur-sayur kampung je. Nampak jadi kesian kan sekarang ni kita ni kan bagi makan ni dekat anak-anak kita macam-macam, yang best-best, yang bagus-bagus, yang okey-okey, yang mahal-mahal, baju pun elok-elok apa semua. Tapi bila sampai masa kan sampai masa untuk mak ayah kita abaikan. Bila ada keluarga kita, bila ada anak-anak kita dah start abaikan orang-orang tua kita kan kita tak kirim hadiah dan sebagainya. Dulu masa besar-besar apa budak-budak ni, mak ayah kita dulu masa kita besar budak-budak ni, mak ayah kita tengok apa kuih nak. Mak yang seorang tu, mak saya nak kuih hijau, mak saya nak kuih warna-warni, mak saya nak kuih purple, nak kuih kelabu, semua mak bagi. Kan yang buat yang beli-beli. Tapi sekarang mak minta sikit je. Apa ni Along, mak minta ni nak repair kan nak repair bumbung rumah, kita dah tak boleh, dah tergagap-gagap dah kan tergagap-gagap dah. Mak, nantilah mak, bukan apa sekarang ni Along bajet tak ada lagi. Nampak tak comelnya Afrina? Mak abah kita wajib, yes kan kan. Jadi sebab tu kan nak bagi tahu, kadang-kadang kan sedih sangat bila kan kita sebagai anak ni kita sebagai anak banyak sangat bagi alasan. Kadang-kadang kita utamakan isteri kita kan memanglah isteri tu serumah kita, kadang-kadang kita utamakan terlampau lebih keluarga kita sendiri, keluarga kecil kita. Sedangkan mak ayah kita dekat kampung ni kan tak berapa nak selesa lagi. Kan kita lebihkan, orang kata tak mengikut tempat. Kan tak mengikut tempat. Jadi bila mak ayah kita minta kan ni
pagar ni dah tercabut. Oh ya ke mak? Nantilah mak. Ni paip bocor. Oh ya ke? Habis tu kan kita macam buat tak faham pula. Dia mengadu tu bersebab lah tu, tapi takkan dia minta kat kita direct tak? Kan mak bapak kita dia takkan minta kat kita direct. Dia takkan minta long ni paip mak ni bocor, meh 500 mak nak pergi repair. Mak kita takkan cakap macam tu. Percayalah, mak kita takkan cakap direct. Kan ni paip mak bocor ni. Oh ya ke? Tak apa besok satgi ni Ayong kirim 300. Nampak tak? Mak dia akan cakap macam ni pula. Tak apa Long, tak apa. Mak cakap ni bukan mak minta duit, tapi mak nak bagi tahu je paip bocor. Tak apalah kalau bocor tu mak, dia boleh boleh hilang bocornya dengan duit. Kan nanti panggil plumber, kan panggil tukang paip datang repair semua, hilanglah bocor tu mak. Nampak tak? Mak ni sejuk hati dengan kita. Kan mak sejuk hati. Mak seronok kan sembang dengan kita. Mak jadi rasa terharu dengan kita. Kan sebab tu bila dalam doa, mak banyak doakan kita. Sebab apa? Sebab doa untuk anak yang sentiasa membahagiakan dia. Lagi banyak doa dia bagi dekat kita kan lagi bersungguh mak doakan kita. Sebab apa? Sebab kita sentiasa membahagiakan dia. Sebab kita sentiasa faham isi hati dia walaupun dia tak cakap secara direct. Kita sentiasa faham apa keperluan, apa yang dia nak. Kerana walaupun hakikatnya dia tidak memaksudkan, tapi kita faham. Kerana kita sentiasa faham dia. Nampak? Sebab masa kecil dulu mak kita sangat faham kita. Bila kita murung je kan, mak akan datang. Kenapa? Kan Kenapa murung macam ni? Kenapa? Apa yang tak dapat? Nak kasut raya ke? Memang mak belikan. Nampak tak? Masa kecil mak kita memang faham kita. Kan? Nampak tak? Mak kita memang faham kita. Kan? Nampak muka kita lain je, mesti dia akan tanya, mesti dia akan buat sesuatu bagi kita happy. So, bila kita besar macam ni, kan bila kita besar macam ni, kan kita duduk saja-saja kan kita kirim kat mak hadiah kan duduk saja-saja, sebulan sekali mesti ada hadiah dekat mak kan sebulan sekali mesti ada surprise kita bagi dekat mak, mesti ada orang je hantar dekat mak kan macam-macam kan sat-sat kan orang hantar kuih, sat-sat orang hantar perabot kan sat-sat orang hantar apa nama saat-saat kita hantar duit kan lepas tu saat-saat lagi kan ada pula kan datang pula kan untuk mak setiap bulan kan ingat bagi benda yang balance dekat mak ayah kita. Jangan bagi benda sedap tapi benda yang menyihatkan tak ada kan so sayang mak ayah kita, sayanglah kesihatan dia, bukan apa kesian kan sebab dia duduk berdua. Bila duduk berdua kan kencing manis tinggi, bila jadi hypo kan bila jadi hypo, time tu pula lah top up handphone habis ke apa kan. Siapa yang nak kisah? Siapa yang nak berkisah kat sana kat kampung? Kan kita risau nanti dia jadi hypo, bila jadi hypo lagi boleh buat maut kan. Jadi kesian kat mak ayah kita. Ni makanan-makanan macam ni semua boleh meninggalkan kencing manis ni. So bagilah whatever something yang boleh untuk bantu untuk kata kesihatan dia kan supaya tidaklah nanti terbeban dekat kampung sebab kita tak sentiasa ada dekat sana kan tak sentiasa ada dekat sana. Cuma nak bagi tahu kan dekat sini, kalaulah kata kita hari ni tak cukup duit ke kan tak cukup duit, yelah aku nak bagi, memanglah teringin nak bagi dekat mak ayah aku tapi dah duit aku tak ada kan memanglah teringin nak bagi dekat mak ayah aku hadiah, dah aku pun makan tak cukup, aku pun saving tak ada, aku pun hutang melambak, betul kan tapi nak bagi tahu kita ada tulang pak kerat kan kita ada tulang pak kerat kita ada orang kata kita ada tulang pak kerat kan kita ada peluang kan kita ada telefon, kita ada online, kita ada semua kan sekarang ni kan business online banyak ada kan business online sana sini ada kan business online sana sini ada, boleh buat, boleh cari duit kan boleh cari duit. Macam Kak El sendiri pun sekarang ni memang trend ramai sangat usahawan baru, okey, memang trend ramai sangat usahawan, memang trend ramai sangat yang orang luar yang nak cari side income. Kak El tengah trend dia orang. Sebab apa? Sebab
diorang semua nak cari duit, diorang semua nak jadi anak syurga. Kan di bawah pimpinan Kak El lebih kurang ada dalam hampir 1,000 orang usahawan. Kan 1,000 orang tak termasuk yang tak ada Telegram pun ya jugalah. Jadi memang alhamdulillah ramai sangat. Jadi mereka ni semua kan bila Kak El tanya sebenarnya kenapa ya nak berniaga online ni, nak berniaga kan tak kisahlah online ke offline ke kan. Kenapa ya nak berniaga? Kak, sebab saya ada mak ayah saya kat kampung, saya teringin nak hantar mak saya pergi haji, pergi Mekah kan guna hasil duit titik peluh saya sendiri. Mak saya ni orang susah, saya nak bagi mak ayah kebahagiaan, nak beli kereta untuk diorang kan nak repair rumah, nak beli sofa untuk mak ayah dan sebagainya. So alhamdulillah Kak El rasa seronok sangat. Dan yang paling best Kak El punya anak didik dah orang kata apa, siap boleh bagi surprise dekat mak ayah kan siap boleh bagi surprise dekat mak ayah, siap boleh belikan sofa kan untuk mak ayah yang tak pernah ada kerusi sebelum ni kan. Mak ayah ya Allah seronok sangat yang dah siap bayar duit pergi untuk umrah mak, yang dah melengkapkan tabung haji mak, hasil pada apa? Perniagaan. Sebab tu kan peluang ada kan peluang ada. Kak El sendiri kan founder tim CRC memang orang kata apa tengah busy untuk train ramai usahawan. Sebab apa? Sebab sebenarnya ramai yang sedang nak cari duit. So tak kisahlah dekat mana dan apa sahaja peluang pun, asalkan nak bagi tahu, asalkan kita ada desire untuk untuk berubah, untuk ada desire untuk jadi anak syurga kan ada desire untuk rebut peluang ubah hidup dan sebagainya. Asalkan ada desire kan insya-Allah peluang Allah sediakan sangat banyak kan carilah peluang tu, nak bagi tahu supaya apa? Supaya kita ada peluang untuk berbakti dekat mak ayah kita sementara mereka masih ada, sementara mereka masih lagi bernyawa. Dan kita faham kan untuk berjaya doa mak ayah ni sangat mustajab. Sangat kita perlukan untuk berjaya dalam kehidupan kita. Doa mak ayah kita masya-Allah kan tak boleh disangkal lagi. That's why kata kan kita kena rebut peluang kan kita kena rebut peluang. Ayah kita kena rebut peluang untuk jadi anak syurga, anak yang sentiasa membahagiakan mak ayah kita, anak yang sentiasa mendapat doa mak ayah kita kan jadi orang kata apa, sebab tu kan dari sekarang ni kita kena start ambil peluang kan dari sekarang ni kita kena start fikir kan apa yang terbaik untuk kita lakukan hari ni kan apatah lagi sepanjang PKPB ni. Which is kita sentiasa duduk di rumah, sentiasa tengok handphone, sentiasa orang kata apa banyak masa. Jadi gunakanlah peluang yang ada ni untuk cari duit lebih. Mudah-mudahan kan rezeki yang kita dapat daripada perniagaan yang kita buat yang halal kan insya-Allah dapat memberi kebahagiaan pada kita satu keluarga, dan juga yang terutama sekali adalah mak ayah kita jadi ingat apapun bila nak cari rezeki yang halal. Sebab rezeki yang tak halal iaitu datang daripada sumber yang haram, segala amal ibadah kita tidak akan diterima Allah. Sehebat mana pun sedekah kita, sehebat mana pun solat tahajud kita, sekerap mana pun doa kita dan doha kita kan pemberian hadiah kita kepada mak ayah kita, segala amalan tu nanti tidak diterima Allah kerana kita dapat dari sumber-sumber yang haram, dapat daripada sumber-sumber yang Allah dah bagi tahu pada awal lagi, jangan ambil daripada sumber tersebut kan wa imam. Kita bekerja sebagai cashier, contoh kan sebagai cashier di kedai-kedai yang menjual arak kan membawa lori arak sekalipun begitu kan itulah daripada sumber-sumber yang haram sama juga kalau kita bekerja kan kita lebih kurangkan waktu bekerja, contoh balik awal ataupun orang kata apa dapat gaji kita, waktu kerja kita lebih sikit daripada sepatutnya yang telah di-statekan dalam kita punya term kerja kan jadi daripada sumber-sumber yang haram ni nanti akan mengundang ke orang kata apa
tidak keberkatan, tidak ada keberkatan dalam rezeki kita. Jadi kita pula bagi-bagi pula kan duit dekat mayah kita hasil daripada sumber-sumber yang haram ni, kesian sangat. Okey, jadi dalam pada seronok kita berniaga, dalam pada seronok kita nak memberi, pastikan daripada mana datangnya sumber tu dan pastikan sahih sumber tu. Jadi insya-Allah jika mungkin ada yang jika ada mungkin ada yang perlukan khidmat nasihat kan untuk bisnes dan sebagainya, boleh PM KL di page KL ni, yang mungkin ada contact number KL, boleh direct WhatsApp apa semua insya-Allah. So terima kasih KL ucapkan kepada semua yang watching live petang ni, dan KL ambil kesempatan ni sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Semoga kita yang tengok live ni dan sharekan live ni menjadi salah seorang anak-anak syurga yang dibangga dan disayangi oleh mak ayah kita, insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.